Dah buat tajuk awal-awal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salam 3 Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke 3 Ramadan. Sudah 2 hari Ramadan berlalu. Mudah-mudahan 2 hari yang berlalu adalah Ramadan yang 2 hari berlalu dengan peningkatan amal ibadah dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini hari yang ketiga lebih baik daripada 2 hari sebelumnya dari sudut kualiti dan kuantiti ibadah kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Allah melihat usaha kita, muslimin muslimat. Allah melihat ikhtiar kita, Allah melihat niat kita, Allah melihat ke dalam hati kita, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apa khabar? Saya mohon maaf pagi tadi tidak ada kuliah, tak dapat. Sebenarnya dah saya dah ready awal, lepas tu adalah halangannya, ada ujian dan cabarannya, tidak dapat diadakan kuliah Riyadhus Shalihin tersebut. Jadi insya-Allah pagi besok akan diadakan seperti biasa jam 7. Subhanallah. Dan insya-Allah seterusnya muslimin muslimat kita akan sama-sama meneruskan kuliah pada kali ini dengan pihak penganjur. Pun saya mula lambat kan, mohon maaf sangat-sangat. Dek, cepat sikit dek, cepat sikit. Sorry ya. Sebab macam mungkin ada encik suami ada urusan, jadi staf yang tolong bantu saya. Lepas tu macam bunyi ketuk kan, sebab ni di rumah ni di rumah. Subhanallah, tak dapat pergi ke pejabat. Subhanallah, insya-Allah kita mula dalam pukul 10.50 kan. Kita akan habis pukul 11.50 insya-Allah. Kita akan tetap habiskan sebagaimana tanggungjawab yang sepatutnya itu 1 jam. Masya-Allah, Allahu Akbar. Waalaikumsalam, masya-Allah. Makasih semua yang hadir. Alhamdulillah. Ini waktu yang agak mencabar juga bila kita buat ceramah. Jadi kita harap sahabat-sahabat boleh bantu untuk share perkongsian ni. Sebab tajuknya adalah tajuk yang sangat bagus. Tajuk yang bagus dan tajuk yang penting. Dia bukan sekadar bagus tapi penting juga. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu College Vocational. Penganjur ialah Jabatan Perniagaan dan Koperasi College KWS ni KWES. Subhanallah. College Vocational, ialah Berhad, Koperasi College Vocational Ampangan Seremban Berhad. College Vocational Ampangan Seremban, Negeri Sembilan. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Encik Sarimin bin Sapi'i, pengarah College Vocational Ampangan Seremban, pengarah college. Saya pun rasa macam nak pergi. Mungkin ada perkara-perkara yang boleh kerjasama ni dengan College Vocational Ampangan Seremban. Kemudian Encik Rizal bin Muhammad Mokhtar, Ketua Jabatan Perniagaan dan Koperasi KWES, barisan pensyarah, guru-guru, kaki tangan dan para pelajar College Vocational Ampangan. Muslimin muslimat dikasihi sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar.
pagi tadi dan ni sebenarnya ada masalah kesihatan jugalah. Jadi mohon maaf sangat ya, pagi tadi memang kanser mengejut dan ni pula kita mula agak lambat, 15 minit lambat. Jadi insyaAllah kita pun akan tambahkan masa sampai cukup 1 jam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kita faham kalau sebut college vocational ni, dia merupakan college lebih kepada teknikal, kemahiran. Subhanallah, hands on. Banyak teknikal, hands on. Jadi pelajar-pelajar yang dihasilkan daripada college ni biasanya pelajar yang dilatih untuk terus dapat buat kerja. Dia bukan main teori ni, semua hari-hari praktikal je. Dia kadang teori tu dalam 10%, 20%. Yang lain tu 80% adalah teknikal, praktikal. Jadi Masya Allah, ada nilai, ada kelebihan dah mereka yang berada di vocational ni, kan, kolej-kolej vocational ni, kadang-kadang mereka ni lebih mudah untuk dapat kerja. Sebab bila dia masuk kilang ataupun industri, anak-anak ni, pelajar-pelajar ni, dia terus boleh main mesin, dia boleh terus handle mesin-mesin, boleh terus buat production, macam tu. Tapi cabaran kepada pelajar-pelajar universiti yang banyak teori, bila masuk kepada dunia praktikal industri, dia perlu dibimbing oleh supervisor, staff dan sebagainya. Saya memahami situasi ni. Suami saya pensyarah di UniKL. Dia dalam bidang chemical engineering, tapi sekarang dia tak lagi sebagai pensyarah lah. Tahun lepas dia dah berhenti setelah hampir 15 tahun sebagai pensyarah. Sama-sama kita fokus kerja dakwah. Kalau encik suami saya tu di UniKL juga, dia guna konsep yang sama. Tengok bidang lah. 70% kot, 60%, 70% adalah hands on, practical. Jadi kan pelajar ni ada semester mereka praktikal. Bila masuk dunia praktikal, ada satu semester praktikal kan, dihantar ke kilang-kilang. Kilang-kilang akan prefer ambil student dan terus ditawarkan kerja bagi mereka yang ada kemahiran, dah terus boleh buat kerja. Kadang-kadang suami saya kata, kilang telefon, ada tak student lagi? Ada tak lagi pelajar? Maksud kilang yang tanya. Sebab dia tahu pelajar yang praktikal 70%, 80% ni, muslimin-muslimat, dia orang mudah, dia orang cepat pick up. Jadi cepat handle, boleh terus buat production. Jadi subhanallah, kepada ibu bapa yang buat keputusan untuk hantar anak college vocational, saya pun tak nak sebut yang lain, takut saya salah ya. Maksudnya janganlah rasa macam rendah diri kan. Anak saya college je, tak masuk universiti. Universiti ada kelebihannya, dia dari sudut kepercayaan. Dia pelajar universiti awam, universiti ni, dia ada kelebihan dia. Ada pihak yang menjadi target kepada keluar-keluar universiti. Ada pihak-pihak yang menggunakan, yang perlukan kemahiran, dia target. Contoh-contoh macam college seperti ini. Jadi zaman sekarang subhanallah, kadang-kadang kita kena tengok kan, kita kena tengok kemahiran, kemampuan anak-anak kita. Tuan-puan sekalian, cuba bayangkan sekiranya potensi binatang diukur dengan kayu ukur yang sama. Cuba bayangkan kalau potensi binatang diukur dengan kayu ukur yang sama. Contohnya, kita adakan pertandingan siapa paling laju. Lalu beraturlah kura-kura, anap, zirafah, gajah, harimau, citah, beratur semua. Sekarang kita nak ukur dari sudut kelajuan. Siapa binatang paling laju, dia yang terbaik. Lepas tu berlumba lah. Kita dah tahu dah siapa yang boleh capai cepat. Mungkin citah kan. Yang paling lambat kita tahu dah kura-kura. Mungkin paling lambat lagi siput babi kot. Kan, lagi lambat. Lepas tu kura-kura kata tak adil. Ini pertandingan yang tak adil. Okey. Okeylah kata kalau tak adil. Okey. Lepas tu, baiklah sekarang kita buat pertandingan panjat pokok. Siapa paling cepat? Semua ready ni bawah pokok. Okey, 1, 2, 3 semua pun berlumba lah panjat pokok. Bila panjat pokok, gajah pula bersuara, tak adil ni, tak adil. Mana boleh. Ukuran diukur macam ni.
Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Lepas tu, baiklah, kita guna air lah pula. Kita nak tengok ni air ni macam mana ni. Kan, air pula. Siapa yang paling laju boleh pergi tu, seberang sana tu. Monyet tak setuju, ini tak setuju, apa semua. Kura-kura setuju. Saya setuju. Kura-kura. Dia ada kemahiran. Air laju je dia kan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan perkara macam ni kita kena tengok bagaimana kita menilai anak-anak kita. Kalau kita menilai anak-anak kita dengan satu penilaian, kita kata anak yang bagus tu siapa yang boleh hafal Quran. Tapi ada anak-anak tak mampu hafal Quran. Allah berikan perbezaan pada akal, pada fikiran, pada kemampuan otak dia. Dia cuba hafal juga. Lepas tu ada anak yang boleh 2 muka surat sehari contoh. 1 muka sehari. Kita pun kata bagus, hebat, puji. Yang ni nak dapat 1/2 muka surat pun tak dapat. Tapi dalam bab lain, bab melukis mungkin dia cepat, nampak berseni. Mungkin dalam bab dia dengan binatang dia sekian-sekian. Sama juga pelajar-pelajar di sekolahan, anak-anak kita pelajar di sekolah. Jika guru-guru kita sekolah mengukur tahap kemampuan pelajar dan anak-anak, pelajar-pelajar mengikut dengan ukuran yang sama, menjadikan ada kumpulan yang diraikan, ada kumpulan yang akan rasa jauh ketinggalan, ada kumpulan yang merasakan sekolah bukan tempat dia, kan, kemahiran dia tidak digilap dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kadang-kadang ibu bapa masa sekolah menengah kita tak ada pilihan. Tapi bila masuk universiti, kadang-kadang kita kena dengar juga, kan, kita kena dengar juga pandangan anak-anak kita. Cita-cita apa? Nak jadi apa? Kita kata kan. Oh nak ni. Okey, kalau macam tu yang sesuainya college lah. Ni bukan saya nak airline college vocational ni. Okey, kita cari. Oh minat paintingnya. Okey, kita cari. Mana ni? Oh minat bertukang. Kalau bertukang ni sesuai dengan college. Ada bawah marah pun ada yang bab bertukang je. Dia tukang kayu, dia tukang ni. Ni memang kerja dengan kayu je. Saya ada jiran. Dia memang pensyarah di college, mungkin college vocational Mara, saya tak ingat lah, tapi college lah. Dia kata, saya tanya, cikgu ajar apa ya? Oh saya ajar bab-bab ni, bab-bab bina bangunan ni. Macam mana nak susun batu-bata macam ni. Dia orang memang praktikal buat. Mereka ni keluar, mereka boleh buat satu buah rumah. Oh, walaupun tak ada plan yang ni, mereka boleh ni, measure dah, mereka dah mahir. Jadi tuan-puan sekalian, saya fikirkan, ya Allah, Allahu Akbar. Anak yang tahu dia suka main bertukar, main kayu apa semua, dia hantar pada saluran yang betul, dia boleh jadi, esok boleh jadi dia boleh buka kilang perabot. Siapa yang minat bab susun bata, dia tak minat pasal nak kira-kira, pasal sejarah, pasal ini, pasal ni, tak minat ni, tapi kemampuan dia tu, subhanallah, dia boleh jadi kontraktor besar. Siapa yang pula minat melukis apa semua kan, pasal ni. Siapa minat dengan binatang, mungkin boleh jadi doktor veterina, ataupun dia jadi peternak binatang yang sangat berjaya. Ada pula kita tengok anak kita, minat pokok ni. Oh kalau dia tanam menjadi, oh bila tanam pokok, dia yang datang dulu. Ini besok ni boleh ni. Kita memang boleh nak anak kita hafal Quran dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok juga kemampuan anak-anak kita. Subhanallah. Kita kena tengok juga minat. Sebab bila minat, lepas tu ada bakat, bergabung pula dengan dorongan ibu ayah, ni anak ni memang akan bercahaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, kerja apa pun semuanya mulia. Kerja apa pun semuanya mulia. Yang penting halal, rezeki yang barakah. Di zaman Rasulullah, semua ada peranan yang berbeza. Tak ada pun, okey, ni kerja yang dipandang mulia ni. Sebab ada pangkat, ada kedudukan, ni kerja profesional. Oh, ini tak profesional ni. Di sisi Allah tak ada beza pekerjaan. Tak ada beza. Di sisi Allah, siapa yang bekerja cari rezeki yang halal, yang berkat, subhanallah, itulah yang dipandang. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang bekerja mencari rezeki yang halal, yang barakah, yang halal untuk dirinya dan untuk menafkahi keluarganya dan untuk membantu orang yang susah, dia akan dibangkitkan di masyarakat kelak dengan wajah yang bercahaya. Subhanallah, Allahu Akbar.
Memanglah orang kata ni akhir zaman dah ni, tak payah fikirlah pasal kecil-kecil cari duit ni. Anak yang penting hafal Quran, yang penting agama. Saya setuju, memang betul. Memang betul. Saya sendiri pun menekankan tentang pendidikan agama, akhlak dan sebagainya. Tetapi kita memerlukan orang yang beragama untuk berada di semua lapangan, semua pekerjaan. Dia berada di lapangan, dia berada pada, biarlah orang beragama yang berada di mana-mana lapangan pekerjaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan hanya golongan ustaz, ustazah, kan, golongan hafiz-hafizah saja. Syurga Allah bukan untuk golongan ini saja. Syurga Allah untuk semua. Syurga Allah untuk siapa sahaja. Ya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Yang penting rezeki itu halal, berkah, memberi manfaat, tidak bercampur dengan maksiat dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya nak rasa seronok bila College Vocational Vocational Ampangan Seremban ni memberi peluang kepada saya, dan tajuk kita hari ini adalah menjiwai Islam dalam perniagaan. Hebat. Tajuk sangat hebat. Menjiwai Islam dalam perniagaan. Muslimin muslimat. Menjiwai Islam dalam perniagaan. Saya nak tanya kat sini, kita buat survey. Siapa berniaga kat sini? Siapa berniaga? Siapa berniaga? Terima kasih Puan Zu. Subhanallah. Kak Zu kita, Masya Allah. Terima kasih semua juga yang duk bagi star, selalu bagi star dan sebagainya. Saya dapat, ya, ada yang kata Ustazah doakan saya dapat cahaya mata. Boleh tak sekarang ni share siapa berniaga kat sini dan anda berniaga apa? Saya nak baca ni. Saya berniaga home baker. Subhanallah. Saya pun. Okey, saya cakoi. Ada berniaga cakoi. Subhanallah. Berniaga online game. Okey. Kedai runcit. Saya berniaga dah banyak kali jatuh. Masya Allah. Jadi berasa macam saya berniaga jeli kelapa. Dik, mana komen di FB? Tiba-tiba rasa sebab. Sebelum mula tadi pun saya memang ada menangis sikit. Itu yang kena ambil masa sikit. Saya berniaga pengantin. Okey, mak ayah berniaga kedai runcit. Saya berniaga minyak. Saya berniaga barang kemas. Saya berniaga kosmetik. Saya berniaga tudung ustazah. Okey, kita tengok ni. Saya berniaga laksa Johor. Saya berniaga baju raya. Puan Zuria Sikim, Kak Zu kita ni saya tahu berniaga kosmetik juga, skincare. Lebih kepada skincare. Nur Fatin, saya berniaga pakaian wanita ikacan. Salina Ahmad, saya ustazah. Saya berniaga juga ustazah, suplemen nak bantu ramai jaga kesihatan. Zalifatul Haja Ahmad, saya ustazah. Baiki kasut dan bandel kasut Sarima Muhammad Ghazali. Saya berniaga puluk berhias, rendang ayam, macam-macam lagi. Saya berniaga si lemak, Puan Siti. Saya berniaga gubang kreatif surprise. Jadi perkongsian kita hari ni untuk orang berniaga. Saya nak share tip-tip. Siapa ustazah nak share tip berniaga? Nanti ya. Nanti kita share. Seronok ni. Afizan Lizan, berniaga mi. Muhammad Hafiz. Cita Rawana, saya jual susu farm fresh ustazah. Nur Ain Nazifa, saya berniaga popiah sambal. Azan Nura, saya bisnes Mary Kay. Zalina Abdul Rahim, boleh beritahu berapa kadar untung sebenar boleh kita ambil? Betul. Ni Hida ni, Rahayu Baba menjahit, Nur Azila. Sebenarnya yang kerja makan gaji pun sebenarnya semuanya tidak lari daripada kaedah berniaga. Okey, nanti kita terangkan. Saya berniaga barangan Cina, Kyoko Shuji. Salina Ahmad, biskut, jual biskut raya, suji badam. Atika Ali, saya berniaga charms, kosmetik, skincare untuk bantu kulit sihat dan yang nak jana income. Saya pun pernah dapat charms kosmetik hadiah. Saya berniaga sandwich. Alia Natasha, doakan saya. Ada kelas mengaji sambil jual jajan. Wazita, Masya Allah. Saya jual produk SKV. Pak Nil, SKV. Saya pun dapat hadiah SKV ni. Saya pun makan. Pak Nil ni. Ni. Saya berniaga produk Anana. Ada Birdnest, susu kambing, skincare. Saya berniaga kurma sejuk. Ui, macam-macam ni. Saya berniaga sambal pucuk ubi. Saya bekerja sambil-sambil buat saya income forever living. Ya, betul. Saya berniaga makanan. Masya Allah, saya berniaga fake fleur. Hair care. Saya pun dapat ni, hadiah ni. Sambal hitam belimbing. Buluh Kak Niza.
Tolong mak catering. Macam-macam. Saya berniaga suplemen Ustaz tidur. Kan Ustaz tidur ada suplemen. Wah, hebat Ustaz tidur kita. Ada kain batik dan tukang jahit. Saya berniaga susu las. Saya berniaga kapet dan perabot. Tu Muhammad Hafiz. Hebat tu berniaga kapet dan perabot. Saya berniaga bisnes Syakli. Saya jual SIM kad patuh syariah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, hebatnya. Sahabat-sahabat Nabi hampir dalam 80% kot semua berniaga. Berniaga, memang dia berniaga. Saya Abu Bakar pun berniaga, Sayyidina Umar pun berniaga. Berniaga, yang menguasai perniagaan di kalangan orang Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang berniaga tahu bagaimana struggle berniaga. Bagaimana kuatnya tawakal orang berniaga kepada Allah. Bagaimana kan kita mengharapkan, kita berusaha sekian-sekian. Kemudian bagaimana belajar untuk redha bila jatuh. Untuk redha bila perniagaan tidak disambut. Kadang-kadang kita penat buat promotion. Kan kita layan satu customer sampai berjam-jam. Akhirnya dia tak jadi beli. Subhanallah. Kadang-kadang tu kan makanan kita masak basi, dibuang begitu saja. Struggle sangat. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Saya sendiri dibesarkan dengan keluarga yang berniaga. Arwah ayah saya dah meninggal 4 tahun yang lepas. Lagi beberapa hari lagi akan tiba tarikh ayah saya meninggal pada 10 Ramadan. Cukup 10 Ramadan ni cukup 4 tahun. Dan perniagaan arwah ayah masih ada sampai hari ini. Antara perniagaannya adalah restoran, kedai makan. Salah satu restoran yang masih kekal sehingga hari ini dah berusia 40 tahun dah. Restoran tu saya umur 39, sebelum saya ada, ayah dah mula buka. Maksudnya restoran tu dah berusia lebih 40 tahun. Bayangkan ya, bagaimana sebuah kedai makan boleh bertahan 40 tahun. Sangat legend. Subhanallah. Saya membesar dengan ayah saya berniaga sampai buka kedai yang ke-6, restoran yang ke-6. Maju, Alhamdulillah. Sebelum maju, mesti dulu jatuh, bangun semua. Jadi saya anak kedua daripada 10 orang adik-beradik. Jadi membesar memang melihat bagaimana struggle ayah. Mak saya guru sains. Mak saya guru fizik. Mak saya merupakan cikgu fizik, bukan ustazah. Ayah saya pun kat ustaz. Tetapi bila sampai tahap perniagaannya sudah pun seimbang, stabil, ayah jarang sekali berada di kedai. Ada lagi dah perniagaan lain. Ayah lebih banyak menumpukan masa, arwah ayah banyak menumpukan masa kepada ceramah kuliah. Dan saya belajar daripada ayah juga. Kan? Subhanallah. Dan arwah atuk memang seorang penceramah bebas. Orang panggil Ustaz Awajiddin. Ada yang panggil Tuan Guru Haji. Tuan Guru Haji Awang. Tok Guru Haji Awang. Ustaz Awajiddin Tukul Besi. Orang Terengganu mungkin kenal lah. Kenapa arwah Tok Ki saya dipanggil Tukul Besi? Sebab dia sangat lantang dan berani. Kan menegur pada saat itu banyak anak malang khurafat. Dan menegur pemimpin ketika itu. Zaman-zaman tu memang dia seorang yang sangat tegas. Saya kecil pun membesar dengan melihat Tok Ki saya berceramah di khalayak ribuan manusia. Zaman tu ya, 40 tahun yang lepas. Bukan 40 tahun, 30 tahun yang lepas. Saya ingat kalau tanya dia ceramah waktu petang di rumahnya, penuh orang dalam rumah sampai luar-luar jalan guna speaker tu. Subhanallah. Begitu juga di masjid. Dia ada dijemput masa tu. Dia ceramah di Dewan Besar. Jadi itulah pada diri saya ada dua darah yang kuat lah. Darah pendakwah dan juga darah peniaga. Keluarga ayah saya semua kebanyakannya peniaga. Keluarga belah mak pula pendakwah-pendakwah. Jadi dua keluarga ni bergabung. Jadi sebab itu kalau orang tengok saya berniaga hari ni, bukan sebab saya maksudnya dah jadi terkenal berniaga. Saya sebenarnya berniaga daripada awal, daripada zaman belajar lagi. Ketika saya belajar di Kuza, saya dah berniaga. Saya dilantik jadi bendahari dan saya boleh dapat income yang paling banyak sepanjang sejarah bendahari bagi persatuan. Saya jual novel, saya berniaga macam-macam. Saya jual itu, saya jual ni, saya jual apa yang pelajar perlukan. Masa di universiti lagi, saya dah berniaga. Lepas tu pergi sampai Mesir, tak sempat. Mesir sebab fokus belajar, tak berniaga di sana. Lepas tu bila start daripada kahwin, Masya Allah, mungkin ada yang tak percaya, saya pernah berniaga di pasar malam. Sebab minat berniaga tu dibesarkan berniaga. Belajar balik pada Mesir, masuk pasar malam, saya jual keropok lekor, saya pergi ke restoran-restoran kenakan keput lekor. Subhanallah. Habis belajar, saya kata saya tak nak kerja, saya nak berniaga. Maksudnya, mungkin dah 20 perniagaan yang rugi.
daripada 20 peniagaan yang rugi adalah 1-2 peniagaan yang untung. Masya Allah. Saya pernah jual ayam. Sampai hari ini kalau anak-anak saya tengok ada produk-produk yang iklan, dia orang ingat, ini Umi jual dulu, ini Umi jual, ini Umi jual. Ikut Umi hantar barang pada customer. Ini masa saya dah kerja dekat JAKIM. Saya dah kerja sebagai jabatan agama di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Ada orang panggil saya Ustazah Ayam. Ustazah Ayam, Ustazah Ayam. Saya senyum je lah, ya, nak ayam ke? So saya jual ayam. Ayam pun jual. Kopot lekor jual, macam-macam jual. Orang panggil Ustazah Ayam. Kadang-kadang orang pelik. Kita okey je lah. Esok bawa ayam. Jual ayam frozen. Subhanallah. Masya Allah. Yang Muslim produk kan. Jual ayam frozen. Gigih encik suami pergi ambil ayam tu di Kedah. Bawa kereta. Pasang aircon habis sejuk. Perjalanan 6 jam daripada Seremban ke Kedah. Non stop. Masa pergi ada stop lah. Bila balik, sebab kita tak ada lori beku. Ambil ayam beku. Gigihnya encik suami. Ini bila ni Ustazah? Bila? Saya dah start ceramah ni 2017, 2016. Semalam ada jumpa. Saya kenal suami Ustazah. Macam mana kenal? Dulu dia hantar ayam. Masa tu jadi pesyarah. Tapi dua-dua minat berniaga. Tak untung pun jual ayam tu. Tak untung. 2 tahun jual tak untung. Sebab apa tak untung? Atas satu paket tu untuk RM2, RM3 je. Kos pergi ambil Kedah, lepas tu kos balik minyak, lepas tu kos simpanan, lepas tu kos hantar. Tapi tuan-puan sekalian, kami belajar apa? Belajar berniaga. Kadang-kadang mak belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan orang. Bagaimana membina sifat sabar dengan kerenah pelanggan. Bagaimana bila pelanggan pulangkan balik. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah tuan-puan sekalian. Tapi tak putus asa. Encik suami ni pergi ambil dekat Kedah Kuala Ketil, ambil ayam. Namanya ayam hijrah. Pergi ambil. Lepas tu perjalanan 6 jam non-stop. Tak boleh berhenti sebab kita bukan pergi ambil dengan peti sejuk beku. Tuan-puan sekalian. Ambil dengan kereta je. Buat sejuk habis sejuk. Suami tak boleh berhenti. 12 jam dia bawa kereta. Allahu Akbar, hebat. Sampai je ke rumah, kadang sampai 2 pagi, 3 pagi. Saya dah ready tunggu ke depan pintu. Tolong angkat 500 pek, 400 pek, angkat dalam peti sejuk. Tak muat. Keluarkan semua barang peti sejuk ni. Tak muat lagi. Subhanallah, dalam tong-tong pula. Memang biasa buat kerja tu. Pergi hantar sana, pergi hantar sini. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya rasa lebih 20 perniagaan dicuba. Hampir semuanya, kami tak sebut gagal. Hampir semuanya tak berhasil. Maksudnya kami tak guna istilah gagal, tapi kami guna istilah belajar. Kita nak cuba berniaga apa pula? Berniaga ni pula. Produk kesihatan, produk macam-macam. Masya Allah, Allahu Akbar. Gigih bawa anak-anak ni kan. Masya Allah, kita nak cuba. Sampai satu peringkat saya kata tak apalah bang, kita berhenti sekejap lah cuba. Dah banyak dah kita ni buat pinjaman, rugi. Sekarang ni duk bayar hutang, pinjaman apa semua kan. Sampailah peringkat. Ni yang saya nak share dengan tuan-puan sekalian. Niat kita berniaga. Allahu Akbar. Okey, saya ada background keluarga berniaga very strong. Bukan berniaga yang ayah memang berjaya, Alhamdulillah. Kemudian gabung dengan ni. Jadi, akhirnya saya tak boleh lari juga daripada berniaga. Maksudnya, sebab memang dah berniaga daripada awal. Bukan sebab glamour baru berniaga. Dah glamour berniaga, jual apa pun laku. Tak, saya dah menempuh kegagalan demi kegagalan, keberengkapan demi keberengkapan, jatuh demi jatuh. Tuan-puan sekalian, sikit lagi saya cerita pengalaman saya berniaga di bumi Australia. Bila suami sambung PhD di Australia, saya bawa 4 orang anak dan mengandung anak yang kelima. Mengandung, kemudian saya terus sampai berapa hari terus cari tapak berniaga. Saya tanya, sini ada pasar orang Melayu berniaga? Ya. Terus booking satu tapak, terus. Saya tak jual apa. Saya buat laksa, saya buat nasi ayam, saya jual sup tulang, saya jual nasi Bukhari, saya jual macam-macam. Masak seorang, kadang suami beli tolong kalau dia tak sibuk. Masak seorang. Untuk berapa orang makan? 300 orang makan. Kadang tempahan pelajar. Dengan anak 4 orang kecil-kecil dengan mengandung. Kadang-kadang suami tak boleh tolong sebab dia sibuk dengan lab dia. Lepas tu masak, orang tempang untuk 300 orang makan. Masak lauk, masak nasi, bungkus pek.
Mula daripada 3 pagi. Maksudnya saya belajar. Dapat untung sikit, tak banyak. Dapat untung sikit. Boleh menampung bayaran pelajaran anak di sekolah. Sebab kita foreigner, semua kena bayar dan sangat mahal. Sewa antara paling mahal di dunia, sewa rumah di Australia. Seminggu $450 menyamai dalam 1,500-1,600 satu minggu. Bayar sewa kena seminggu sekali. Maksudnya dalam 1,500 satu minggu kena ada RM. Setiap minggu bayar sewa seminggu sekali. Sana pun gaji seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Gaji pekerja semua seminggu sekali. Jadi dalam sebulan hampir 5,000. Kami tak boleh cari rumah kecil. Sebab apa kami tak boleh cari rumah kecil? Kami nak cari rumah kecil-kecil je, murah-murah. Tetapi bila kita masuk dengan anak 4 orang, kita wajib ada 3 buah bilik. Satu bilik kita, bilik anak, satu bilik tak boleh lebih daripada 2 orang, tak boleh lebih dari 3 orang, sebab anak 4 orang jadi kena 3 bilik. Bila kena cari rumah 3 bilik, mereka memang akan cek siapa yang didapati. Itu cara negara moden ni, negara maju ni. Kereta, kami nak cari kereta kecil-kecil, 4 orang budak, sumbat je lah. Tak lulus sebab tempat duduk belakang hanya boleh 3. Kalau dijumpai kita letak 4 anak, memang kena saman. Saman terus $1,000. 3,000 dekat 4,000 Malaysia. Rumah pun, diorang selalu datang inspection. Diorang akan datang cek. Ada pihak, agensi kerajaan mereka akan datang cek. Kalau satu bilik lebih daripada 3 orang, kena saman. Saman bukan sikit. Maksudnya mereka memang jaga dari segi hak anak-anak. Maksud ibu bapa memang kena berusaha juga. Beri bilik rumah selesa, kereta yang selesa. Sebab nak pakai seatbelt. Jadi kami memang out of budget. Anak-anak wajib sekolah. Mereka cek terus. Bila sampai nama anak kita dipanggil terus ke sekolah. Tapi kena bayar. Rumah kena rumah mahal daripada orang lain. Kereta pula kena ambil yang MPV. Kita memang perlu kereta sebab nak hantar anak sekolah apa. Allowance cukup-cukup bayar sewa rumah. Makan, minum, sekolah anak semua tak ada. Sebab itu saya sangat struggle masa berada di sana berniaga. Sambil jaga anak orang. Upah jaga anak orang. Anak-anak student yang bawa anak kecil saya jaga dalam 2-3 orang. Sambil jaga anak orang, sambil mengandung, sambil anak sendiri pun, sambil masak hampir setiap hari terima tempahan pelajar-pelajar. Pelajar nak makan tengah hari kan. Daripada dia orang makan kat kafe mahal, lepas tu ada orang yang sakit apa masak. Hujung minggu pukul 3 pagi masak, 2 hari masak. Berniaga di pasar. Itulah yang saya buat dalam 2 tahun lebih. Lepas tu suami diuji dengan PhD-nya, tak dapat diteruskan, pulang ke Malaysia. Gigih, sangat gigih. Waktu yang sama saya aktifkan grup usrah masa tu di Brisbane. Ni, saya bawa kereta pemandu pelancong juga. Kami ada satu van, bila ambil orang dekat airport, saya drive. Ambil orang dekat airport, hantar. Lepas tu ada pelancong daripada Malaysia nak suruh kita bawa pergi taman-taman, saya bawa. Kadang suami dekat uni, mengandung, melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, hari kedua, hari ketiga lepas bersalin dah hantar anak sendiri dah, bawa drive kereta dah. Dah masak dah. Kita duduk di negara orang, kita nak harap siapa? Kita tak ada family. Di sana struggle. Sampai hari yang ke-40, saya bentan. Saya tak boleh jalan, semua menggigil. Saya tak boleh gerakkan walaupun satu. Sebab apa? Lepas bersalin tak cukup rehat. Dah uruskan anak, dah masak, dah struggle balik. Subhanallah, tak cukup. Masa tu lah ada simpanan sikit, pergi berubat. Dia orang pun ada tukar urut dia orang. Subhanallah, Allahu Akbar. Hidup tidak mudah tanpa sekalian, tidak mudah. Cuma kita tidak berkongsi susah. Kita tidak berkongsi susah. Bila balik Malaysia, struggle disambung. Dengan anak-anak, dengan pinjaman, sebab suami tak habiskan, kita dah guna dalam 500k ya. Maksudnya duit allowance ke berapa? 250k, kena bayar balik. Bila balik dalam keadaan tidak selesai PhD, kena bayar balik. 200k ke berapa? Kena bayar balik. Struggle bermula. Malu balik, suami tak habis, sambung. Masya Allah, Allahu Akbar. Malu orang tanya gini-gini. Ya, itu ujian. Rasa nak balik pun rasa malu. Semua tak ada tanggung. Lepas tu kena bayar balik pinjaman. Bermula struggle bayar hutang. Bermula struggle sekian. Akhirnya bekerja. Okey. Lepas tu saya sambung pula master. Minta permohonan zakat. Ini cerita bukan lama ni, 4 tahun lepas macam tu.
Mungkin hari ni orang nampak, Ustazah macam senang, macam mudah, ramai staff dan sebagainya. Itu yang saya sebut. Orang berniaga, saya baca tak di komen. Ustazah, saya banyak kali berniaga, banyak kali jatuh. Banyak kali bankrupt. Sebelum saya sedikit berjaya pada hari ini, bukan berjaya sangat pun, Alhamdulillah, dapat bayar gaji pekerja, itu syukur sangat. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Kerana hasil daripada belajar 20 kali kegagalan. Subhanallah. Sebab itu saya tak suka guna gagal, saya kata belajar. Saya dah belajar 20 bisnes. Jangan sebut saya dah gagal 20 bisnes. Saya dah buat 20 bisnes, semua gagal. Saya dah belajar daripada 20 bisnes. Saya kalau nak sebut, nak tulis balik, saya rasa lebih daripada 20 bisnes. Kedai macam-macam lah tuan-puan sekalian. Pasar malam pun saya masuk. Okey, tuan-puan sekalian. Okey, lepas masa kita ni kan, dah nak habis. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Menjauhi Islam dalam perniagaan, apa yang saya belajar daripada pengalaman. Kalau orang kata Ustazah tak layak nak bercakap pasal bab berniaga ni, Ustazah tak tahu macam mana perasaan berniaga, saya insya-Allah saya tahu. Sampai produk yang malu nak menjual pun saya jual, tapi tak nak sebut. Kalau tak orang terkejut, Ustazah jual juga benda macam tu? Suami Ustazah jual benda macam tu? Macam tu lah nak cakapnya, insya-Allah. Agak-agak customer lama-lama tu kan lupa lah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang Alhamdulillah, perniagaan sekarang melalui galeri Ustazah Asma dengan berbagai produk, dan kami boleh membayar pekerja lebih kurang dalam 110 orang lah pekerja. 110 orang pekerja ni bukan semua buat kerja bukan buat berniaga. Berniaga lebih kurang dalam 20 orang saja. Selebihnya mereka ni, staff ni buat kerja dakwah, buat kerja amal. Dari sudut media, dari sudut penyelidikan, dari sudut menyantuni asnaf fakir miskin, dari sudut buat misi-misi bantuan. Maksudnya enjin kecil tapi besar tanggungan. Faham ya? Ada orang 100 staff, 100 adalah untuk bisnes saja. Tapi kami sekarang tidak. 20 orang untuk bisnes, 80 lebih, 90 orang lagi adalah untuk kerja dakwah. Dan masa ni lah saya mula faham satu perkara, muslimin muslimat. Niat kita berniaga untuk apa? Kalau kita tengok sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang jutawan, bilioner, kita tahulah, Saidina Uthman bin Affan dan beberapa orang sahabat Nabi. Mereka ni soalannya subhanallah, tuan-puan sekalian, berniaga sebab jelas sangat tujuan mereka berniaga. Saya nak kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rizki yang halal, rizki yang barakah, untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta. Pertama untuk diri sendiri, supaya tak nak meminta-minta. Dan Nabi sebut yang kedua, iaitu untuk menafkahi keluarganya, untuk keluarganya. Sebab itu hati-hati wanita yang bekerja. Saya selalu ingatkan, kalau anda tak setuju tak apa. Kita bekerja, kita kata sebab nak bantu keluarga. Kalau anda bekerja untuk diri sendiri saja, anda akan penat, anda akan mudah kecewa, lagi susah nak berjaya, hati tak tenang dan lain-lain. Kita keluar bekerja, kita keluar berniaga dan bekerja wanita dengan izin suami, dengan izin ibu ayah. Subhanallah. Dan disebabkan kita keluar bekerja, maka kita penat. Dan urusan mendidik anak-anak telah diserahkan kepada sekolah ataupun tadika. Bila kita penat, mungkin kita tidak boleh nak menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Sebab kita dah penat, masa kita dah banyak dihabiskan di luar rumah. Maka saat inilah muslimin muslimat ada imbal baliknya. Ada imbal balik dengan suami, kan, dengan anak-anak. Apabila kita mengembalikan hasil daripada kita kerja dan berniaga itu kepada keluarga, barulah suami tidak berkira, anak-anak mudah memahami kita. Dan insya-Allah pendidikan anak yang kita serahkan kepada guru, anak itu akan jadi baik. Dan kita hargai pula guru-guru mereka. Kita hargai kawan-kawan anak kita. Kita bukan jadi ibu bapa yang menyusahkan guru. Tolonglah ibu bapa yang menyusahkan guru. Memang wujud ibu bapa menyusahkan guru. Dia nak terbaik untuk anak dia. Dia komplain itu ini macam anak dia tu belajar sekolah private dan anaknya itu memang dibayar guru tu untuk ngajar anak dia je. Tolonglah ibu bapa. Subhanallah. Kita sepatutnya mendidik anak, lagi pasal ilmu agama. Tetapi kita dah serahkan tanggungjawab mendidik dan membentuk akhlak lah, pemikiran anak lah, pengetahuan lah kepada guru.
kita memang kena santuni guru, kena hormat pada guru, kena hargai guru. Ni masuk bulan Ramadan ni, bagi hadiah pada guru. Tak salah pun bagi duit raya pada guru. Tak salah pun kita bagi duit, cikgu ni ada sikit untuk cikgu, terima kasih sangat cikgu. Buat belanja, cikgu buka puasa dengan keluarga. Masya Allah. Memang cikgu mungkin tak memerlukan pun perhargaan daripada kita. Bagi kurma kan, beli kurma Ustazah Asma Harun. Gitu. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, Nabi sebut, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga, untuk membantu orang yang perlu, orang yang memerlukan, orang miskin, maka dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya, dengan wajah yang bercahaya. Apa ni? Ya, inilah hadisnya. Siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta, dan usaha untuk keluarganya dan untuk jiran tetangga, maksudnya untuk orang yang susah, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan wajahnya bagaikan bulan purnama. Dan sesiapa yang mencari dunia untuk memperbanyak, berbangga-bangga dan sombong, akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka padanya. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini ada dua golongan. Saya sangat takut dengan fenomena media sosial, yang mana founder-founder, jutawan-jutawan yang kaya-raya ni, subhanallah, na'udzubillah, tak tahulah dengan tujuan apa. Kita nak menilai pun tak tahu macam mana, takut salah menilai hati orang. Jadi ada dua golongan. Yang pertama, mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk tetangganya. Maksudnya, tuan-puan sekalian, saya nak sebut, kita ni bila berniaga, kena luaskan niat kita. Kalau kita niat untuk diri kita saja, sebab itu nampak macam tu je lah jumlahnya, dan kita akan dapat jumlah yang memang cukup untuk kita. Tapi mula niat kita berniaga untuk keluarga. Keluarga ni umum. Untuk adik-beradik juga, ada adik-beradik susah. Ada orang bila masuk Ramadan, dia transfer duit kepada adik-beradik. Ni adalah 200 orang, 300 orang. Ni apa duit ni? Buat buka puasa, selamat Ramadan. Ada sepupu-sepapat yang susah untuk keluarga dia. Lepas tu dia niat, ya Allah, perniagaanku ini ya Allah untuk orang-orang yang susah. Allah Maha tahu niat dia. Allah Maha tahu dia punya view, dia punya matlamat, dan kita tak boleh tipu lah. Sebab hati kita kena niat. Bila Allah melihat kita ni punya niat untuk ramai, terus percayalah rezeki tu mencurah-curah masuk. Tapi niat kena lurus dengan tindakan, dengan lurus dengan perbuatan. Sebab ada orang, subhanallah, doa, sebut je cakap macam tu, tiba-tiba dapat untung, dia lupa dengan niat dia lupa dengan apa yang dia sebut, dah dapat untung tiba-tiba. Yang pertama, tukar kereta. Yang kedua, tukar rumah. Yang ketiga, itu dulu, ini dulu. Padahal masa minta dengan Allah dulu, sebut apa? Ya Allah, ini untuk supaya boleh bantu ramai orang susah. Sampai ni, dan kita tengok hadis itu menyebutkan, siapa yang mencari rezeki walaupun yang halal di dunia, walaupun rezeki itu halal, walaupun jual benda yang halal, tetapi untuk bermegah-megah, untuk mengumpul-ngumpulkan harta, maka Allah akan murka kepadanya. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu jangan pandang rendah dengan kuasa niat. Dan saya belajar perkara ini sebenarnya daripada arwah ayah juga. Saya fikir-fikir balik, arwah ayah ni memang rezekinya sangat murah. Zaman tu tak ada pun viral-viral ke apa, tak ada media sosial. Tapi pekerja dia ramai. Lepas tu kan, kadang mak kata, kenapa ambil ramai sangat pekerja? Tu bukan apa, tu nak tolong. Itu anak kawan tu susah, jadi anak dia tak habis belajar, nak kerja. Kadang-kadang tu orang sebut, oh restoran mana Asyakirin? Oh yang pekerja ramai tu. Oh restoran mana? Restoran, oh yang pekerja ramai. Kadang pekerja lagi ramai daripada customer. Jarang restoran yang tak sebesar mana pekerja sampai belas-belas orang kan. Tapi saya kata, ya Allah, niat ayah memang untuk tolong orang, tolong bantu, bagi peluang. Kadang-kadang pekerja ni kan, sebab ambil je, ramai mana pekerja yang memang ambil duit, tahu-tahu dah boleh motor, maksudnya dia ambil duit laci tu. Sebab ayah tak ada kat kedai, ayah banyak pergi berceramah, pergi mengajar. Tahu-tahu ni, bila tahu, ayah kata ayah halal je, tapi kamu tak boleh kerja dah. Macam tu lah. Subhanallah, muslimin muslimat.
Tetapi rezeki tu memang Allah murahkan. Rumah kami ni dekat Kampung Batu 6 tu, walaupun rumah tu memang kalau orang tengok, orang miskin pun segan nak datang. Sebab saya bukan kata saya lahir dalam keluarga yang susah. Alhamdulillah sebab ayah tu peniaga yang berjaya. Tetapi hampir setiap hari ada orang datang. Macam pintu pagar tu memang terbuka. Orang setiap hari datang. Sekarang ni rumah kita ada tak orang miskin datang? Ada tak orang susah datang? Tak ada kan, jarang kan. Tapi saya membesar daripada kecil hampir setiap hari. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Minta tolong. Mak saya suruh buat air. Orang miskin datang, mak suruh buat air. Hidang air dan biskut. Mak pun tukar dengar. Macam isi YB pula. Tukar dengar, okey masalah gini-gini. Gini-gini. Dia bila orang susah ni, dia tahu mana rumah yang selalu buka pintu untuk orang susah. Dia bercakap sesama mereka. Petang esok orang lain pula. Hampir setiap hari. Petang esok datang lagi. Ini datang lagi. Ketuk pintu rumah, ketuk nakor, tingkap rumah. Subhanallah. Tapi mak ayah memang tak tolak. Walaupun orang kata itu tipu tu, itu tipu. Tapi mak pakai tutup aurat elok, layan, suruh buat air. Walaupun orang yang sama. Dan mak ayah ni punya menolong sampai ke rumah. Sampai tengok anak-anak, sampai bantu lebih. Allahu Akbar. Belajar daripada situ. Maksudnya Allah pelihara perniagaan, Allah beri berkembang. Sebab apa? Sebab niat. Niat bantu lebih ramai orang. Niat bantu. Tak kira. Keluar je. Subhanallah. Sekarang waktunya saya belajar daripada apa yang saya lihat daripada yang dicontohkan oleh ibu dan ayah. Bila akaunten cakap, Ustazah, duit tak ada dalam akaun. Jujur ya. Walaupun dah 3 tahun berniaga galeri, tak ada duit dalam akaun. Tak ada simpanan. Kalau orang kata, ni fail cara Ustazah berniaga. Mungkin ya, kalau orang-orang yang pengurusan hebat-hebat, pengurusan saya fail dari segi berniaga. Lepas tu kan akaunten nasihat kau, Ustazah, berhentilah dulu tambah bekerja. Saya kata, kamu kena yakin satu perkara. Pekerja yang datang, dia datang bersama dengan rezeki yang Allah dah tetapkan untuk dia. Bukan kita yang bagi rezeki kepada pekerja. Kena faham faktor ni. Kena faham teori ni. Pekerja datang, bukan kita bagi rezeki, Allah bagi. Bila dia datang pada kita, maksudnya Allah akan tambah sumber rezeki yang baru. Dan pekerja ni ada keluarga dia. Dia nampak datang seorang, tapi rezeki yang dia dapat nanti untuk keluarga, untuk mak ayah dia, untuk adik-beradik dia dan sebagainya. Jadi kalau pekerja kita 100 kali 5, maksudnya untuk 500 orang. Lepas tu kan, sebab dia akaun ni kira kan, dia kata, Ustazah, macam mana gaji pekerja ni? Bulan ni sekian-sekian, paling kurang 300,000 kan. Utility apa semua. Tak cukup ni Ustazah. Kalau ikut ni tak logik ni, tak sempat ni, lagi 2-3 hari gaji. Alhamdulillah Tuan Puan sekalian, dah masuk 3 tahun. Dapat bayar gaji, tak pernah potong. Gaji kita bayar standard, kita sekian-sekian. Lepas tu saya kata, saya sebenarnya berniaga, saya tak ada target nak capai 1 juta pertama ke, target nak itu ke, saya tak ada target. Mungkin saya bukan peniaga yang bagus lah dari sudut pandangan setengah orang. Saya punya target setiap bulan adalah saya dapat berkongsi, kita dapat sama-sama cari rezeki di sini. Dan target saya adalah boleh bantu juga peniaga-peniaga yang jual produk dengan kita. Tuan-puan sekalian, ada produk yang kami ambil daripada sekolah pondok, daripada pondok yang dia orang menjahit. Pondok ni, madrasah ni, dia menampung kos anak-anak yatim dan asnaf secara percuma. Lepas tu kita memang bantu dia madrasah ni. Lepas tu kita kata, macam mana nak jana pendapatan? Kami sebenarnya ada beberapa orang yang pandai menjahit. Saya kata kalau macam tu, kita akan siapkan mesin jahit. Lepas tu kita akan belikan modal-modal ni, dan dia jahit. Dia jahit. Jadi pendapatan pondok madrasah. Lepas tu, subhanallah, antara tips lah, subhanallah. Memang kita bukan, dari segi mencapai 1 juta pertama tu dah lama capai dah. Saya rasa dalam 2 tahun yang lepas, saya tak perasan pun dah sampai 1 juta jualan. Jualan 1 juta setiap bulan capai, maksudnya berapa bulan sampai 1 juta tu. Maksud saya kata, bukan saya kata tak heran. Sebab Tuan Puan kena faham, bila pekerja kami ramai bukan sebab berniaga, sebab buat kerja dakwah, kerja amal tu. Kalau kita buat jualan 100,000 sebulan, untung lebih kurang 20% je. Yang lain tu modal, kos, utility apa. Kalau 100,000, untung baru 20,000.
baru lepas 5-6 orang, baru lepas dalam 8 orang bekerja. Jadi kau nak dapat bersih 300,000 untuk bayar gaji, jualan paling kurang berapa? Maksudnya banyak. Walaupun orang dapat jualan banyak, tapi sebab kita punya overhead sangat tinggi. So saya punya target dapat bantu bekerja, kemudian dapat sedekah juga daripada tu kepada orang susah, dan kita dapati rezeki yang masuk Allah beri daripada sumber yang tak disangka-sangka. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya sebut apa tadi? Masya Allah. Satu pasal hutang. Satu saya tengok. Pertama niat kita adalah untuk berkongsi rezeki dengan ramai orang, untuk bersedekah, untuk infak. Yang kedua ialah muslimin muslimat, niat bayar hutang. Sebab itu pembekal seronok. Bukan kita ada beberapa pembekal. Pembekal kata Ustazah, okey, dia pun bekalkan contohnya dia jahit, kita pilih material dia jahit. Sampai bil lebih kurang 100,000 contoh Ini memang biasa bil 100,000, 200,000, 300,000 bil tu biasa sebab kita simpan stok. Dia kata Ustazah boleh bayar dalam tempoh 6 bulan. Saya kata insya-Allah sebelum 2 bulan saya dah habis bayar. Saya ambil hari Jumaat adalah hari bayar hutang. Accountant dah tahu, hari Jumaat je hari bayar hutang. Seminggu sekali bayar hutang. Bila saya niat, saya kata ya Allah mudahkanlah aku nak bayar hutang. Dan aku berhutang ini bukan kerana sengaja. Memang sampai hari ini kami tidak buat pinjaman bank. Tapi saya lihat bila niat untuk bayar hutang, Allah mudahkan jalan. Saya dah tetapkan dah. Kadang-kadang kita ambil stok barang dengan pembekal 100k boleh habis dalam tempoh 1 bulan. Bayar 20k, 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 lepas hujung bayar 30k setiap hari Jumaat. Lepas tu mereka kata, cepatnya Ustazah bayar. Ada orang setahun tak habis bayar lagi Ustazah. Saya kata Alhamdulillah. Kenapa? Ustazah dah habis ke jual barang? Tak, barang puan sikit baru jual. Habis tu insya-Allah ada rezeki. Allah bagi rezeki. Sebab apa saya fikir pembekal pun dia berhutang juga dengan kilang. Lepas tu saya fikir pembekal pun ada pekerja. Fikir semua tu. Jangan fikir kita saja. Bila fikir pasal rezeki kita nak berkongsi dengan ramai orang, Allah buka pintu rezeki. Kita fikir pasal nak bayar hutang. Siapa yang melengahkan bayar hutang dan tak jadikan keutamaan? Siapa tak seronok kalau duit masuk? Ui, Ustazah banyak duit masuk, banyak duit. Ustazah, terima kasih live semalam. Jualan hari ini 50k contoh. Saya kata, okey jangan seronok, 50k accountant sila bayar hutang tu. Dia orang memang tahu panggil saya. Bila kata, Alhamdulillah Ustazah semalam jualan cecah ni. Alhamdulillah. Accountant take note, bayar terus pembekal tu. Terus tutup, saya tak nak ada hutang. Dia orang baru nak seronok nampak ni. Tak ada. Kau tak percaya tanya Syira ni. Syira main sini. Ustazah ni temberang ni. Ustazah ni temberang ni. Syira ni orang kuat. Memang selalu. Ya. Pengalaman Syira macam mana? Betul. Memang setiap Jumaat Ustazah minta bayar lah. Bayar hutang. Pembekal. Seminggu sekali bayar. Bukan betul. sebulan sekali, seminggu sekali. Sejak dari awal lagi Ustazah ni pun berniaga betul. Daripada Syira, sini sikit Syira. Syira orang pertama kan? Betul. Masa kita mula jual tudung apa, Ustazah kata hari Jumaat adalah hari bayar hutang, Ustazah ambil berkat. Betul. Ambil berkat hari Jumaat. Betul, hari Jumaat. Subhanallah. Lepas tu tinggal seminggu terakhir. Muslimat, saya tak tahu cara orang lain. Itu macam cara saya seminggu sekali. Jadi pembekal pun tak rasalah tunggu sebulan sekali baru nak bayar. Ada orang biasa buat consignment. Masya Allah, Allahu Akbar. Perkara ketiga ya. Sebab minta maaf kita akan berhenti dah lebih sangat masa. Minta maaf ya kalau vacationer panjang pula. Perkara ketiga ini yang paling utama sebenarnya. Walaupun ketiga minta maaf paling utama. Tolong jaga hak Allah dalam berniaga. Jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Hukum hakam Allah. Bak solat pekerja. Bak aurat pekerja. Bak solat kita. Bak aurat kita. Subhanallah. Dan bagaimana kejujuran kita dengan customer. Subhanallah. Dan jangan tuan-puan sekalian, jangan merasakan bahawasanya, kan kalau sebut istilah ni orang kata macam tak, orang marah. Tapi saya nak sebutkan antara marketing by manusia dengan marketing by Allah, the most powerful is marketing by Allah. Apa maksud Allah marketing by Allah? Muslimin muslimat, Masya Allah, Allahu Akbar. Marketing, kita tahu pintu rizki adalah hak milik Allah. Ada orang dia belanja banyak dengan marketing, tapi jualan tak capai target. Dia dah habiskan duit untuk marketing. Sekian-sekian.
tapi tak capai target. Sebab bimbang dia terlalu bergantung kepada daya manusia, kemampuan manusia. Terlalu bergantung kepada daya dan kemampuan manusia. Allahu Akbar. Tetapi bila kita betulkan akidah kita bahawasanya Allah lah yang buka pintu rezeki dan kita perlu berjaga hubungan dengan Allah. Yang kita sangat bimbang, kita tengok kan ada orang masa berniaga awal-awal struggle. Solat banyak, zikir banyak, sedekah banyak, pakai dengan elok, tapi dah makin berjaya, pakaian pun dah tukar. Sekarang pakai pakaian princess ketat-ketat, tudung pun dah singkat. Lain macam lah pula. Sekarang buat iklan guna TikTok, dah joget-joget lah pula. Dulu tak tabarus, sekarang ni tabarus. Ketika dia menangis-nangis, merayu-rayu, meminta dengan Allah, lalu Allah kurniakan, lalu dia mula lupa siapakah yang maha memberikan kepadanya. Lalu dia makin jauh dengan Allah, tapi dia tetap kaya. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebagai penutup ya, saya cuma share pengalaman saya. Populariti adalah satu ujian. Saya sekarang ialah hampir satu Malaysia lah kenal Ustazah Azmaan. Populariti satu ujian. Saya tak anggap ia ada satu pujian dan satu anugerah. Ia adalah satu amanah daripada Allah. Populariti ini datang dengan apa tuan-puan sekalian? Tawaran dunia yang begitu banyak. Tuan-puan sekalian. Saya memang maksudnya boleh sangat kaya dengan popular. Betul? Populariti memang boleh kaya. Tawaran untuk jadi duta produk, Ustazah cakap berapa minit, Ustazah tunjuk gambar je 10,000. Saya tak payah cakap apa-apa, saya pegang, saya tunjuk gambar je. Berapa bayaran? 10,000. Okey, Ustazah duta ni, Ustazah paid review sikit, cakap 5 minit, bayaran berapa? 15,000. Contoh kan. PA sampaikan pada saya, Ustazah macam mana? Ni ada tawaran ni. Saya kata pada PA, tolong tolak semua dengan baik. Ustazah ni ada datuk ni ada data ni, ada ni, dia orang nak ni. Ada yang kontrak setahun akan dibayar 15,000 selama setahun. Tak perlu buat apa-apa pun. Tuan-puan pernah tengok tak saya di duta mana-mana produk? Tak. Tapi kenapa? Saya kata, saya tak boleh nak kontrol founder produk ni. Saya tak boleh kontrol bagaimana pengurusan dia. Orang mungkin beli produk tu disebabkan saya. Bagaimana saya sendiri tak boleh nak kontrol kualiti produk dia. Bagaimana dia berniaga. Bagaimana sekian-sekian. Sebab mereka dapati, ya Alhamdulillah follower bukan hanya ramai tetapi berkualiti. Akan support. Ustazah pakai tudung ni, Ustazah pakai telekong ni. Telekong ni. Ada sebuah telekong, okey nak dibayar gini. Semua tolak tuan-puan sekalian. Siapa tak nak? Pegang je gambar bayar 10,000, siapa tak nak? Kadang-kadang accountant kata, Ustazah kita memang tak cukup ni. Ustazah boleh terima kok beberapa produk je. Saya kata kalau saya terima satu produk, apa alasan saya nak tolak semua produk yang lain? Saya kata tolong jangan salah faham. Saya bukan sombong. Saya bukan tak nak support perniagaan orang Islam kita. Tak. Saya suka support tuan-puan sekalian. Tapi saya kata saya bimbang. Kita mula bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada Allah. Saya ulang benda ni prinsip. Saya kata saya tak nak bergantung kepada manusia. Akhirnya bila kita rasa, bila saya pegang, saya cakap pasal produk sekian-sekian, lepas tu mula dapat duit banyak, lepas tu boleh bayar gaji pekerja, saya tak nak, saya mula rasakan begitu. Biarlah kita struggle setiap bulan nak bayar gaji staff, tetapi struggle kita itulah adanya kepergantungan dengan Allah, itu jauh lebih nikmat. Muslimin muslimat dimati Allah sekian. Sebab itu, perkara sangat penting jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Kita berniaga, rezeki kita sedang berurusan dengan pemilik rezeki itu Allah. Berhati-hati. Urusan dengan manusia kita kena hati-hati. Berurusan dengan Allah lagi double, triple berhati-hati. Sebab apa? Kalau pun di dunia kita berjaya, nampak cemerlang tak pernah jatuh. Nampak berjaya tak pernah jatuh. Makin kaya, makin kaya. Tapi kita kena ingat. Allah memberi yang pertama dengan kasih sayangnya. Yang kedua Allah memberi dengan murkanya. Ini namanya istidraj dan ini disebut dalam hadis Nabi. Allah tak heran untuk bagi kepada manusia berjuta-juta sampai jadi trilion.
Kita boleh nampak bagaimana rezeki Allah beri kepada orang-orang kafir, bahkan kepada Yahudi, pada Nasrani. Siapa yang berusaha, dia dapat. Sebab dunia ni tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk. Tak ada nilai. Allah tak heran pun. Kita je yang heran dengan dunia ni. Bagi Allah tak ada apa. Kosong. Jadi Allah nak beri dia tu jadi jutaan. Tak ada apa. Tetapi cek balik, adakah rezeki yang Allah beri pada kita sekarang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, ataupun dengan kemurkaannya? Subhanallah, dengan kemurkaannya. Seumpama kita ini meninggikan tempat jatuh, memang naik, berjaya, cemerlang, dapat anugerah tu, dapat anugerah ni, best achievement, itu ini, award ni, naik. Lepas tu dapat pangkat sekian-sekian. Tetapi rupanya meninggikan tempat untuk jatuh sahaja. Na'udzubillah, itu namanya istidraj. Sampai masa kalau tak sempat bertaubat, tak sempat kembali menjadi hamba Allah, maka saat dia meninggal, dia jatuh hancur lebur. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kepada yang berniaga sekarang, kan kita berniaga kejap, naik tangga, 2 anak tangga jatuh balik. Subhanallah. Naik 1, 2 anak tangga jatuh balik. Perasan tak? Saya selalu sebut macam tu, bang, kita ni kan baru nak naik 2 anak tangga jatuh, turun balik. Saya kata, tak apalah, jatuh balik tu tak sakit sangat. Yang sakitnya, kalau naik sampai 10 anak tangga jatuh, sampai ke bawah, sakit. Jadi tak apalah, kita berniaga macam sedang-sedang je, berniaga macam cukup-cukup makan je. Syukur, Alhamdulillah. Tetapi kalau ada peniaga macam Syed Mukhtar tu kan, dan sebagainya, ada peniaga Melayu Islam, tak Melayu pun, Muslim kita yang berjaya jutawan, itu subhanallah, kita kena support, kita kena doakan, kita kena sokong. Sebab memang perlu ada penguasaan ekonomi, sebab di sanalah boleh mengalahkan jerung-jerung besar. Kita Malaysia ni pun jerung-jerung besar dan berniaga masih lagi orang bukan Islam. Kita tahu orang Cina yang menguasai dunia perniagaan. Dan sedihnya orang Melayu, minta maaf lah ya sebut Melayu Islam, mudah sangat ada hasad dengki. Kadang-kadang orang pesan saya, Ustazah hati-hati mata-mata yang berhasad. Saya kata saya tak boleh nak kawal mata berhasad. Yang saya boleh kawal adalah diri saya, supaya saya tak berhasad pada orang lain. Kedua, supaya sentiasa istiqomah dengan benteng. Yang penutup, betul-betul penutup, tapi tak adalah contoh air sebab puasa. Saya pun puasa. Antara doa yang saya istiqomah baca setiap kali nak minum air, kadang-kadang bukan setiap kali lah, ada waktunya dahaga sangat, bismillah je. Tapi banyak situasi saya akan baca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti lepas habis live ni keluarkan ya. Nanti tuan-puan pergi tengok dekat page tengok poster, dan tengok juga di IG, TikTok, doa ni. Saya baca sekali lagi ya. Ini doa untuk murah rezeki, untuk rezeki luas. Dalam banyak-banyak doa, kita tak minta rizqan kasiran. Doa Nabi ajar ke, doa daripada sahabat-sahabat Nabi ke, ini doa daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Doa minum air zam-zam. Tapi perhatikan doa ni. Saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an. Rizki yang luas, yang lapang. Wa shifaan min kulli da'in. Dan kesembuhan daripada segala penyakit. Wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Dan perniagaan yang tidak rugi dengan rahmatmu, ya Allah yang maha pemberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Empat rangkap doa tapi boleh mengubah hidup kita. Subhanallah. Kita minta apa dalam doa tu? Wa tijaratan lan tabur itu tambahan. Dan saya pernah tengok, memang ada yang menyarankan tambah. Tambah tak ada masalah. Kalau doa asal daripada Ibnu Abbas, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tuan-puan sekalian, ada orang belajar tak habis-habis belajar marketing, tapi tak berjaya juga buat marketing. Ada orang tak belajar, ada orang belajar sikit, faham banyak. Ini ilmu bermanfaat. Jadi dia belajar, dia masuk ke kelas marketing, bayar RM10 je. Tapi sebab bermanfaat, dia punya boleh manfaatkan ilmu. Ada orang belajar, masuk ilmu kelas marketing sampai ribu-ribu, tapi tak boleh nak praktis. Jadi kita sangat perlukan ilmu berniaga ni, perlukan ilmu. Semua pun perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak nak buat karipap. Tak ada ilmu, tak erti dekor rumah. Semua perlukan ilmu.
Kita minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Manfaat dunia dan akhirat dan tak beri mudarat pada kita. Ada ilmu yang jadi kita sombong. Ada ilmu membuatkan kita makin jahil. Jadi riak. Jadi kita nak ilmu yang bermanfaat. Sebab itu doa ini, subhanallah, doa yang disarankan untuk baca air Zam-Zam. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'ah, rizki yang luas, bukan banyak. Kalau rizki yang banyak, apa yang terjadi? Menimbun-nimbun harta, menambah-nambah aset. Menambah-nambah je aset kereta, aset rumah, aset itu, aset ni. Tapi bila rizki luas, maksudnya adalah rizki tu dikongsikan dengan ramai orang. Rizki tu dikongsikan dengan ramai orang. Jadi rizki tu luas. Orang yang rizkinya banyak, menimbun-nimbun harta, bila mati, berat hisap dia di dalam kubur. Tak cerita Masya, dalam kubur pun dah berat. Banyak sangat harta yang perlu dihisap. Tapi bila rizki luas, maksudnya rizki lapang dan dia berkembang. Maksud berkembang, ramai orang yang sama-sama cari rizki dengan kita, dapat juga nikmat rizki melalui kita. Perantaraan. Memang daripada Allah, tapi perantaraan kita, walaupun kita mati, muslimin-muslimat, walaupun kita mati, tetap dapat pahala mengalir. Rizki kita tu tak putus. Rizki pahala tak putus. Yang ketiga, kita minta apa? Wasyifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Yang keempat, wa tijaratan lan tabur. Orang berniaga kena doa ni. Tijaratan maksudnya berniaga, lan tabur tidak rugi. Semua orang berniaga tak nak rugi. Jadi mohon dengan Allah, berikanlah aku perniagaan yang tidak rugi. Dan tidak rugi di sini kena terus niat, tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat. Sebab ramai orang untung dunia tapi rugi akhirat. Untung, untung besar, tapi di akhirat dia kerugian disebabkan dia tidak berniaga betul-betul kerana niat yang betul, cara yang betul dan sebagainya. Dan apa lagi hak Allah, tuan-puan? Bayar zakat, sedekah, semua itu hak Allah dalam kita berniaga. Siapa yang tak bayar zakat, memang perniagaannya susah nak berkembang. Sebab maksud zakat adalah bertambah-tambah. Zakat itu maksudnya berkembang. Siapa yang bayar zakat perniagaan, maka perniagaan ini akan dikembangkan oleh Allah. Bukan kita yang kembang, Allah yang akan kembangkan. Dan once Allah kembangkan perniagaan kita, tidak ada halangan. Memang Allah akan mudahkan. Expand saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada College Vocational. Mohon maaf terlebih masa sangat banyak. Sebenarnya kita patut habis pukul 10.30, 11.30. Jadi ya, jadi kita lebih masa lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi, semoga bermanfaat, insya-Allah. Saya juga sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Ada yang hadir lebih kurang dalam 4,000 lebih pada waktu ini, sebenarnya sangat bagus. Sebab sangat susah sebenarnya waktu macam ni. TikTok dalam 2,200, 2,300, di FB tadi 2,004, jadi lebih kurang dalam hampir 5,000 juga. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Semoga anda berjaya, terus bersemangat untuk ilmu. Mana tahu satu hari saya buat talk berkenaan dengan tip-tip berniaga. Kalau orang percayalah, boleh ke siapa Ustazah ni nak cakap pasal berniaga kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan muslimin muslimat, Allah limpahkan rezeki yang barakah, melimpah ruah. Allah jadikan rezeki itu sebagai asbab kita ke syurga kerana kita berkongsi dengan ramai orang, insya-Allah. Dan diselamatkan kita daripada api neraka, insya-Allah. Terus berjuang. Terus berjuang kerana kejayaan sebenar bukan target 1 juta pertama ke tak. Kejayaan sebenar adalah kita dapat syurga Allah. Mungkin dengan kesusahan kita berniaga ni lah Allah beri syurganya. Sabar, terus memilih sabar, insya-Allah. Sekian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.